Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kembali lagi bersama channel Cikgu Manaf. Okey, hari ini cikgu akan membincangkan satu topik daripada bab tingkatan 5 iaitu bab 4 berkaitan dengan pilih atur dan gabungan. Okey, dan cikgu pilih untuk menerangkan tentang menentukan bilangan pilih atur bagi n objek yang berbeza diambil r objek pada satu masa. Tapi apa yang cikgu akan fokuskan untuk part 1 ni adalah lebih kepada soalan-soalan yang menggunakan formula dan mencari nilai n. Okey, di mana soalan-soalan bentuk ni sangat popular untuk format terbaru ni iaitu format KSSM. Kalau dulu sebelum ni format KBSM, soalan bentuk-bentuk macam ni jarang ditanya, ada ditanya tapi jarang. Tetapi untuk format KSSM, bentuk-bentuk macam ni akan selalu ditanya. Jadi itulah yang saya akan fokuskan untuk video kali ni. Okey. Sebelum cikgu pergi lebih lanjut, okey, cikgu ingin recall balik apa yang pelajar dah belajar, iaitu menentukan bilangan pilih atur bagi n objek yang berbeza. Okey, bagi n objek yang berbeza bermaksud kita pilih dan atur semua objek yang diberikan. Sebagai contoh, kita cuba lihat contoh yang saya tunjukkan ni. Okey, cari bilangan menyusun huruf dalam perkataan Itali tanpa ulangan huruf. Okey, jika pelajar lihat ada berapa objek? Ada 5 kan? Okey, ada 5 iaitu I, T, A, L, Y. Okey, saya mulakan daripada basic Okey, daripada basic, iaitu langkah pertama yang pelajar buat ialah pelajar akan buat kotak. Okey, kotak seperti macam ni berapa kotak? 5 kotak 5 kotak. Dan kat sini idea dia ialah pelajar akan isikan cara yang mungkin untuk diletakkan pada kotak kosong yang pertama. Okey, dengan melihat objek yang diberikan iaitu 5, maka kat sini idea pelajar ialah 5 cara untuk meletakkan objek dekat sini. Dan apabila satu dah dipilih dekat sini, kotak yang kedua akan jadi 4 cara. Okey, 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Okey, dan bentuk ni sama seperti bentuk 5 factorial. Kita boleh panggil sebagai 5 factorial, di mana 5 factorial ni boleh ditulis juga sebagai 5 dan nilai dia adalah 120. Okey, so daripada sini formula yang dapat dibentuk ialah n factorial bersama dengan npn bersamaan dengan n darab n tolak 1 darab n tolak 2 dan seterusnya, sehinggalah bertemu dengan darab 3 darab 2 darab 1. Okey, kat sinilah yang pelajar selalu keliru dan pelajar tak hiraukan apa benda, apa maksud ni kan. Okey, sebenarnya pelajar kena ambil berat juga kerana daripada sinilah kefahaman kat sinilah yang pelajar boleh gunakan untuk menyelesaikan soalan yang saya akan bincangkan hari ini, iaitu berkaitan dengan mencari nilai n. Okey, apa ni n tolak 1, n tolak 2, n tolak 3 ni? Ini bermaksud kalau awak diberi n factorial, dia akan bermula dengan n dan kurang 1 kurang 2. Bermaksudnya kalau awak bermula dengan 7, maka kat sini akan jadi 6, kat sini akan jadi 5, kat sini akan jadi 4, dan nampak tak dia bertemu dengan 3 darab 2 darab 1. Pelajar saya pun pening juga kenapa darab 3 darab 2 darab 1, yang ni dalam kurungan n tolak 1 n tolak 2. So dah dibuktikan. Okey, faham jadi maksudnya kalaulah soalan dia bagi bentuk macam ni, bentuk n tolak 1 factorial. So kalau n tolak 1 factorial, dia akan bermula dengan n tolak 1. Dan kat sini kenapa jadi n tolak 2? Sebab dia akan jadi n tolak 1 tolak 1. Dapatlah n tolak 2. Sama juga dekat sini, asalnya ialah n tolak 1 tolak 2. So dia akan jadi n tolak
3. Okey? Faham Dan kalau dia bermula dengan n tambah 1 faktorial. Faktorial ni bermaksud dia belum habis lagi. Dia boleh dikembangkan lagi sehinggalah darab 1. Okey? So dia bermula dengan n tambah 1, kemudian jadi n. Macam mana jadi n ni pelajar? Okey, sebab macam ni n tambah 1 tolak 1. 1 tolak 1 habislah, tinggal n saja. Dan begitulah seterusnya. Okey? Boleh faham jadi pelajar kena ambil berat. Okey, sekali lagi cikgu nak bagi tahu kepada pelajar semua. Okey, bentuk-bentuk soalan yang menggunakan formula dan mencari nilai n ni sangat popular untuk format KSSM. Jadi pelajar kena faham, okey, dan anggap ini juga penting. Okey, kena tahu dan kena faham. Boleh? Okey, baik. Okey, cuba lihat soalan yang kita nak bincangkan. Okey, iaitu menentukan bilangan pilih atur bagi n objek yang berbeza diambil R objek pada masa yang sama. Okey, bezanya dengan tadi ialah kita tidak ambil semua Kita ada n objek, contohnya ada 8 objek, tapi kita mungkin nak ambil untuk diatur, disusun hanya 3, hanya 5 dan sebagainya. Okey? Boleh faham? Okey, cikgu akan terangkan daripada asas dia dahulu. Okey? Daripada asas dia dahulu. Okey, cuba lihat contoh. 5 negara telah bertanding dalam perlawanan bola sepak. Cari semua kemungkinan bagi negara yang bertanding untuk menjadi juara, naib juara dan tempat ketiga. Okey, baru lepas Euro kan. So sekarang ni bezanya ialah kita ada 5 negara, 5 pilihan, tetapi kita nak hanya 3 sahaja, iaitu juara, naib juara dan tempat ketiga. Okey, kat sini kita pilih 3 dan kita kena susun kemungkinan ataupun cara bagi setiap negara untuk menjadi juara, naib juara dan tempat ketiga. So dalam kes ni, kalau kita isi tempat kosong, kita gunakan kaedah tadi, iaitu isi tempat kosong, maka tempat kosong ataupun kotak yang kita akan gunakan hanyalah ada 3 sahaja. Okey, ada 3 sahaja. So berapakah kotak pertama yang boleh diisikan? Berapakah kotak pertama yang boleh diisikan? Kalau ada 5 negara, maka 5. Okey, kotak kedua. Okey, kotak kedua ada 4 lagi. Sebab kita dah pilih 1 kat sini, maka kotak kedua ada 4. Dan kotak ketiga ada 3 cara. Okey, jadi bermakna dia adalah bersamaan dengan 5/3. Kita tak boleh dah tulis 5 faktorial. Kenapa? Sebab 5 faktorial dia akan habis, dia akan menggunakan semua objek tersebut sampailah 1. So dalam kes ni hanyalah 5/3 sahaja. Okey, berapakah nilai 5/3 pelajar-pelajar? Okey, nilai 5/3 ialah 5/3 bersamaan dengan 60 sahaja. Bersamaan dengan 60. Okey, so awak boleh kira ni 5 darab 4 20, 20 darab 3 sama dengan 60. Okey, jadi cuba pelajar lihat 5 darab 4 darab 3 ni, dia dah tak ada, dia dah hilang 2 1 kan, dah tak ada 2 1. So kita boleh tulis, kalau pelajar lihat bentuk dia hampir sama dengan yang ni Okey, kalau belajar lihat, okey, 5 darab 4 darab 3 ni boleh ditulis juga sebagai 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1 bahagi 2 darab 1. So maksudnya seolah-olah samalah kan, sebab kita boleh potong 2 darab 1, 2 darab 1 pun boleh potong kan, boleh potong. Okey, dan bentuk ni kita boleh tulis sebagai, disebabkan dia daripada 5 sampai 1, maka kita boleh tulis sebagai 5 faktorial dan 2 darab 1 sampai 1 kan. So dia boleh ditulis sebagai 2 faktorial. Okey, 5 faktorial bahagi dengan 2 faktorial. Okey, dekat sini part ni pelajar tengok betul-betul, kena perhatikan betul-betul. Okey, cuba pelajar kaitkan antara 5 faktorial, 2 faktorial dan 3 tempat kosong ni. Kalau pelajar perhatikan,
betul-betul ia adalah bersamaan dengan 2 ni sebenarnya asalnya daripada 5 tolak dengan 3. Saya nak suruh pelajar kaitkan 3 nombor saja. 5, 2, 3. Kaitkan. Jadi kita dapati bahawa 2 ni sebenarnya daripada 5 tolak 3. Okey, maka terbentuklah formula di mana kalau NPR, maka formula dia adalah N factorial. Okey, macam ni N tolak R. Ni yang atas tolak yang bawah ni. Pilihan tolak tempat kosong yang kita nak. Okey. Dan sekali lagi saya nak bagi tahu kepada pelajar kena faham. Okey, bahawa N ni mungkin pelajar kena kembangkan untuk menyelesaikan soalan nanti. So pelajar kena tahu iaitu N ni bersamaan dengan N darab N tolak 1, N tolak 2 sampailah bawah. Okey, yang bawah cikgu tak ada pun dalam buku teks. Tak apa. Sekarang ni nak suruh awak faham bahawa yang bawah ni pun dia ada faktorial kan. Maksudnya dia akan jadi dia bermula dengan N tolak R. Okey, dia bermula dengan N tolak R dan dia akan tolak 1, N tolak R tolak 1, N tolak R tolak 2, N tolak R tolak 3 sehinggalah darab 1. Okey, kenapa? Kerana ada soalan nanti pelajar kena kembangkan untuk hapuskan di antara satu sama lain. Okey, kebanyakan soalan kita tak kembangkan pun yang bawah ni. Kita kembangkan yang atas saja, nanti boleh hapuskan. Okey, tapi ada soalan yang mana dengan mengembangkan yang bawah ni mungkin awak dapat menyelesaikan soalan tu dengan lebih mudah. Dan untuk membuktikan perkara ni saya dah sediakan soalan yang saya maksudkan ni. Okey, yang saya bagi tahu tadi. Maknanya yang bawah pun kena kembangkan jugalah. Kalau dia ada faktorial. Okey. Okey. So sebagai contoh, cuba pelajar lihat Okey, kalau saya bermula dengan N, maka jadi macam ni lah. Kalau ni NPR kan. So kalau dia kalau dia NPR macam ni. So kalau dia N kat sini R tolak 1. So pelajar kena faham, maka dia akan jadi N factorial per ni N tolak. Kenapa jadi R tambah 1 cikgu? Sebab macam ni iaitu idea dia N tolak R kan, atas tolak bawah. So yang ni pun sama. Dia akan jadi macam ni. N per N tolak R tolak 1. Dan bila awak tolak ni kan, dia akan jadi apa? Dia akan jadi N factorial per N tolak R. Tolak dengan tolak akan jadi tambah. Macam tu. Okey? Boleh faham kenapa dia jadi macam tu? N tolak R tambah 1. Sebab macam ni lah. Okey, baik. So sekarang ni kalaulah sini N, kembangan dia macam biasalah. Kalau yang ni macam mana cikgu? Kalau yang bawah, kalau nak kembangkan. Sama juga. Bila awak kembangkan, awak akan dapat N tolak R tambah 1, tulis yang asal. Lepas tu jadi tolak R. Kenapa jadi tolak R yang ni? Sebab awak dah ada N tolak R tambah 1 kan. So awak ambil N tolak R tambah 1 tolak 1. Okey. So awak akan dapat N tolak R sajalah. 1 ni mati. Dan bila awak tolak 2, dia akan jadi tolak 1. Tolak 3 jadi tolak 2. Dan begitulah seterusnya. Okey, boleh Okey, baik. Okey, bagaimana kalau bentuk dia macam ni kelas macam mana? Macam ni. N tolak 1. Yang atas pun ada tolak 1 dan yang bawah pun ada R tambah 1. Okey, maka dia akan jadi yang atas ni ambil bentuk dia N tolak 1 factorial. Yang bawah macam mana jadi bentuk ni? So, yang atas ni N tolak 1 kan. N tolak 1 tolak dengan yang bawah. Yang bawah apa dia? R tambah 1. R tambah 1. So, awak akan dapat N tolak 1 tolak R tolak 1. Okey. Jadi tolak R tolak 1 dia akan jadi N tolak R. Tolak 1 tolak 1 jadi tolak 2.
So dapatlah bentuk yang ni, kan? Dan bila kita kembangkan, kita akan dapat macam ni juga. Okey, so saya tunjuk dalam buku teks tak tunjuk, tapi nak tunjuk kepada pelajar bahawa bila awak kena tahu bahawa dia ni tak habis lagi. Bila ada simbol faktorial ni bermaksud dia boleh dikembangkan lagi, dan awak memang kena kembangkan untuk menyelesaikan soalan yang berkaitan nanti. Okey, tak apa, saya akan tunjukkan soalan-soalan yang berkaitan tu supaya awak nampak dengan lebih jelas. Okey, baik, sebelum tu pelajar cuba lihat. Okey, cuba lihat yang ni. Okey, daripada apa yang kita dah belajar tadi, okey, kita tahu n factorial boleh ditulis sebagai NPN. Okey, boleh ditulis sebagai NPN. Dan dekat sini, daripada hubungan yang atas ni, kita dapat tahu bahawa NPN ni sama juga dengan NPN tolak 1. So secara pembuktiannya awak boleh tekan kalkulator lah. Okay, contohnya kalau 5 faktorial sama dengan 5P5 sama juga dengan 5P4 sama dengan 120. Okay, dan kalau kita nak buktikan betul ke NPN sama dengan NPN tolak 1, okay, cuba awak lihat ni. Okay, kalau NPN lah, kalau awak gunalah formula ni lah, yang atas tolak bawah. NPN sama dengan N tolak N. N faktorial bahagi dengan kosong faktorial. Okey, kat sini pelajar kena tahu bahawa kosong faktorial adalah bernilai 1. So, awak dapat N kan? Memang betul lah. Sebab itulah NPN sama dengan N faktorial. Okey, tapi yang ni NPN tolak 1 ni, kita buktikan juga. Cuba awak lihat. Atas tolak bawah kan, N faktorial yang atas per dengan N tolak 1. So N tolak N habis kan, N tolak N habis, negatif 1 jadi positif 1. Dan kat sini juga positif 1 faktorial bersamaan dengan 1. So jelas sekali bahawa nilai NPN adalah sama dengan NPN tolak 1, di mana awak akan gunakan juga nanti untuk menyelesaikan soalan. Okey, nak lihat contoh tak? Boleh? Nak lihat contoh? Contoh yang mudah dahulu contoh ni cuba awak lihat yang ni. Diberi N faktorial bersamaan dengan NPR. Nyatakan hubungan antara N dan R. Nyatakan hubungan antara N dan R, di mana N tak boleh sama dengan R. Okay, so kalau awak lihat kat sini kan, NPN, N faktorial adalah NPN dan sama dengan NPR. Maksudnya R sama dengan N. Betul tak? Tapi kat sini dia dah bagi tahu awal-awal N tak boleh sama dengan R. Macam mana tu? So kalau awak lihat betul-betul, kalau dia tak boleh sama dengan N, maka R boleh sama dengan N tolak 1, iaitu R sama dengan yang ni, N tolak 1. Kita boleh jawab terus. Ataupun kalau pelajar nak buktikan secara pembuktian ataupun tunjuk, okey, pelajar boleh tunjuk. Dan untuk menunjuk tu pelajar kena kaitkan lah. Okey, cuba pelajar lihat okey, NPN sama dengan N faktorial per 1 faktorial. NPR sama dengan N faktorial per N tolak R faktorial. Bermaksud apa? Bermaksud nilai ni sama dengan nilai ni, kan? Jadi kita boleh tunjuk dengan cara okey, ni N faktorial per N tolak R faktorial sama dengan yang saya tunjuk tadi, N faktorial per 1 faktorial. Okey, kita ambil yang bawah lah, sebab yang atas dah sama. Ambil yang bawah, maka kita akan dapat N sama dengan R tambah 1 ataupun R sama dengan N tolak 1. Itu adalah hubungan antara nilai N dan R. Tapi sebelum tu saya bagi tahu kalau awak faham bentuk ni, okey, awak boleh jawab terus. Awak boleh jawab terus. N tolak 1. Sini R, dia sama dengan N faktorial. Maka tak ada benda lain dah. R mesti N tolak 1. Okey?
Faham Baik, sekarang kita akan pergi kepada bahagian yang sebenar yang saya nak tunjuk Okey, cuba pelajar perhatikan. Okey, menentukan bilangan pilih atur bagi n objek yang berbeza, dia ambil r objek pada masa yang sama. Okey, sekali lagi cikgu nak fokus kepada bentuk formula untuk mencari nilai n. Okey, bukan bentuk ayat Bentuk ayat tu nanti saya akan bagi dalam part yang kedua. Videonya adalah dalam part yang kedua nanti. Okey, contoh yang pertama. Okay, saya ada 3 contoh sebenarnya. Okey, cuba awak tengok. Yang ni ramalan Ramalan untuk pelajar-pelajar format KSSM Okey, contoh. Inilah bentuk dia. NP2 sama dengan 20. NP2 sama dengan 20. So, macam mana nak cari nilai N tu? Tentukan nilai N. Jadi, cuba kaitkan dengan apa yang kita belajar tadi. Okey, kita belajar tadi iaitu kita boleh tukar bentuk ni jadi N faktorial per N tolak 2 faktorial sama dengan 20. Okey? Baik, daripada sini pelajar boleh kembangkan. Nampak tak? Yang tu yang penting tadi, yang pelajar kena faham. Kalau N faktorial ni bermaksud N darab N tolak 1, darab N tolak 2, darab N tolak 3, darab N tolak 4 dan seterusnya. Tapi kenapa cikgu tak buat sampai habis? Cikgu berhenti sampai N tolak 2 saja. Okey, so dia ada faktorial. Maksudnya dia belum habis lagi kan? Cikgu berhenti sampai N tolak 2 sebab kat bawah dah ada N tolak 2 faktorial. Jadi tak guna cikgu nak kembangkan sampai habis kerana cikgu dah boleh potong. Boleh potong. Okey, itu sebab itulah cikgu tak kembangkan sampai habis. Okey, baik. Sekarang ni kita buat pengiraan biasa. Faktorial dah tak ada dah terhapus dah Faktorial dah terhapus dah. So yang tinggal hanyalah N kuasa 2 tolak N sama dengan 20. Saya masukkan saja kan, kembangkan saja, dapat 20. Dan kat sini pelajar dah tahu dah idea dia, iaitu menggunakan persamaan kuadratik, iaitu pindahkan dahulu 20 ke sebelah kiri. N kuasa 2 tolak N tolak 20 sama dengan kosong. Dan bila awak buat pemfaktoran, awak dapatlah N tambah 4, N tolak 5 sama dengan kosong, maka N sama dengan 5. So nilai N mesti positif lah. Walaupun soalan tak nyatakan, awak kena tahu dalam bab ni N adalah bilangan objek. Bilangan objek sentiasa positif. Boleh? Cuba kita pergi pada soalan yang kedua. Bila awak lihat, dia bagi N tambah 2 P3 sama dengan 30N. Jadi idea dia macam mana? Ingat formula tadi kan? Iaitu N tambah 2 faktorial per N tambah 2 tolak 3 faktorial. So dia akan jadi macam ni. N tambah 2 faktorial yang atas bahagi dengan N tambah 2 tolak dengan 3 faktorial. Dan bila kita permudahkan lagi, kita akan dapat N tambah 2 tolak 3 ni jadi N tolak 1, betul? Yang atas ni saya kembangkan. Ingat balik cikgu, kenapa sini N tambah 1? Ingat kan, bila ada faktorial, dia tidak habis lagi, maka dia kena darab dengan nombor yang kurang 1 daripada dia. Asalnya kat sini ialah N tambah 2 tolak 1. So N tambah 2 tolak 1 bersamaan dengan N tambah 1. Yang ni pula kenapa jadi N? Sebab nombor asal dia N tambah 2 tolak dengan 2. Yang ni tolak 1, yang ni tolak 2. Dan begitulah seterusnya, dia tolak 3 dapat N. Sampailah saya berhenti sampai N tolak 1. Kenapa saya berhenti sampai N tolak 1? Macam tadi juga, kerana yang bawah N tolak 1. So kita boleh potong terus dah kat sini. Itu sebab dia. Boleh? So cuba pelajar lihat. Kita akan dapat N tambah 2 tambah N tambah darab N tambah 1 sama dengan 30. Kerana apa? Kerana nilai N ni saya dah boleh potong. Sini ada N, nampak tak? Sini ada N, sini pun ada N. So kalau saya pindah, boleh potong lah. Ataupun kita boleh potong terus. Bila tengok sebelah kiri ada, sebelah kanan ada yang sama, kita boleh potong terus.
Okey, dan sampai di sini dah tak ada masalah di mana pelajar boleh menggunakan kembangan dahulu untuk tengok macam mana bentuk kuadratik dia. Iaitu n kuasa 2 tolak 3n tolak 28 sama dengan kosong. Yang ni dah digabungkan dengan 30 ni lah. Awak dah pindahkan 30 ke sebelah sini. Operasi dapatlah negatif 28 sama dengan kosong. Dan operasi seterusnya faktor sahaja. Awak akan dapat n tolak 4 n tambah 7 sama dengan kosong, bermakna n adalah sama dengan 4. Boleh faham So kat sinilah yang kena pelajar ingat tu. Kalau pelajar ingat, dia kena kembangkan, maka ianya akan jadi senang lah. Sebab itulah tadi cikgu bagi tahu kena faham faktorial tu, maksudnya dia belum habis lagi, kena teruskan pendaraban tu sehingga darab 1. Tapi dalam kes ni kita tak darab sampai 1 kan, sebab alasannya kita boleh hapuskan. Nampak tak? Yang ni dah ada bawah, kita boleh berhenti kat sini saja. Okey, baik. Sekarang kalau pelajar perhatikan, cikgu hanya tunjuk yang kita kembangkan adalah yang atas sahaja kan. Ada ke yang kembangkan yang bahagian bawah tadi yang cikgu tunjuk tu? Tak ada pun dalam buku teks. Cuba tengok soalan yang terakhir. Cuba tengok soalan yang terakhir ni. Soalan yang ketiga. Macam mana soalan 3 ni? Soalan 3 bentuk dia macam ni. Ini juga soalan ramalan ya. Soalan ramalan. N tambah 1 P4 sama dengan 10 N P2. Pelajar, kita buat step by step. Jangan panik. N sama 1 P4 ni macam mana bentuk dia? Bentuk dia adalah N tambah 1 faktorial per N tambah 1 tolak 4. Atas tolak bawah. Atas tolak bawah. Sama dengan yang ni pun sama, N faktorial. Atas tolak bawah. Atas tolak bawah N tolak 2 faktorial. Boleh So yang ni N tambah 1 tolak 4 bermaksud N tolak 3 kan. N tolak 3. Kita tengok. Dia akan jadi macam ni. N tambah 1 N tolak 3. Yang ni tak berubah lagi. So sampai di sini saya guna dua cara saya guna dua cara. Cara pertama, saya tak nak kacau yang bawah, saya nak kacau yang atas saja. So N tambah 1 ni awak kena kembangkan sampai berapa tu? Kan? Kalau awak tengok N tambah 1 ni, kalau kita kembangkan, dia akan jadi N tambah 1 darab dengan N tambah 1 tolak 1 jadi N. Betul tak? Lepas tu N tambah 1 tolak 2 jadi tolak 1 kan, dan berterusan lah. So saya nak berhenti sampai mana? Macam tadi juga, kita berhenti sampai kita boleh hapuskan dengan yang bawah tu. So dekat sini apa yang saya buat, ini cara pertama saya kembangkan yang atas saja. Cara pertama saya kembangkan yang atas saja, iaitu N tambah 1 ni akan dapat N tambah 1 darab N tolak 1 darab N tolak 2 darab N tolak 3. Darab N tolak 4 tak payah. Kenapa? Sebab bawah ni N tolak 3. Maka saya dah boleh hapuskan dia. N tolak 3, kita hilangkan dah faktorial tu. Dah tak ada dah faktorial. Yang tinggal N tambah 1 darab N tolak 1 darab N tolak 2. Banyak panjang kan. Yang ni pula, kalau awak tengok sebelah kanan ni, ini N kan. Ia bermula dengan N. Maksudnya sebutan kedua dia adalah darab N tolak 1 darab N tolak 2. Sama juga, berhenti sampai N tolak 2 kerana bawah ada N tolak 2. Maksudnya kita dah boleh hapuskan faktorial ni. So yang tinggal N dengan N tolak 1. Dan nak mudahkan lagi, cuba perhatikan, ada tak yang sama dengan sebelah kiri dan sebelah kanan ni? Ada kan? Iaitu N. Sini pun ada N. Maka kita boleh hapuskan awal-awal. Ada lagi? Ada. N tolak 1. Sini pun ada N tolak 1. Boleh hapuskan awal-awal. N tolak 1. So apa yang ada semua dihapuskan. Kalau semua dah dihapuskan, tinggal 10 je lah. Sebab sini dah jadi 1 lah. Bukan jadi kosong, jadi 1 lah. So apa yang berlaku bila awak dah hapuskan tu, awak tinggal dapat
N tambah 1 N tolak 2 sama dengan 10. Dan awak kembangkan pindah 10 ke sebelah kiri, dapatlah N kuasa 2 tolak N tolak 2 yang awak kembangkan pindah 10 dapat negatif 10 sama dengan 0. Okey, dan awak permudahkan lagi, N kuasa 2 tolak N tolak 12 sama dengan 0, dan faktorkan, last kali awak dapat N sama dengan 4. Okey, so cara satu ni kalau awak tengok saya kembangkan panjang sangat kan, panjang sangat. Okey, potong kan. Jadi cuba tengok cara kedua. Okey, cara kedua apa yang saya buat ialah, okey, saya tengok kat atas ni ada N tambah 1. Okey, kat sini ada N tolak 2, kat sini ada N tolak 3. So idea saya ialah saya nak pindahkan N tolak 3 faktorial ni ke sebelah sini, ke atas, dan yang ni saya nak pindahkan ke bawah. Jadi macam mana tu? Okey, cuba awak tengok jadi macam ni. Nampak? Saya pindahkan N tolak 3 ke atas dan saya pindahkan N faktorial ni ke bawah. Cikgu, ni tiba-tiba ada N ni. Ini kan kita kembangkan. Kita kembangkan yang atas, dapatlah N tambah 1 kan. N tambah 1, lepas N tambah 1 apa dia? N kan. Ni dah ada rupanya ni. N. So saya dah kembangkan yang ni. Tujuan saya kembangkan untuk hapuskan dengan ni. Okey, N tolak 3 pindah atas. Jadi yang bawah ni N tolak 2 faktorial. Okey, kita boleh kembangkan N tolak 2 faktorial. N tolak 2 faktorial adalah bersamaan dengan N tolak 2 darab dengan N tolak 3 faktorial, darab N tolak 3 darab N tolak 4. Tapi saya berhenti sampai N tolak 3 faktorial sahaja. Kenapa? Sebab saya dah boleh hapuskan dengan yang atas ni kan. Okey, yang saya pindah tadi. So saya boleh potong faktorial ni. Dah tak ada dah sebutan faktorial tu. So yang tinggal hanyalah, okey, yang ni perpotong. So kita akan dapat N tambah 1 per 1, tak ada apa-apa nilai, sama dengan 10 per N tolak 2. Okey, so apa yang berlaku kat sini, kita akan dapat N tambah 1, N tolak 2 ni pindah ke atas jadi N tolak 2, naik ke atas sama dengan 10. Dan bila kita kembangkan N kuasa 2 tolak N tolak 2 tolak 10 sama dengan 0, N kuasa 2 tolak N tolak 12 sama dengan 0, dan apabila kita faktorkan kita dapat N sama dengan 4. Samakan jawapan dia. Okey, cara satu dengan cara dua ni. Cara kedua ni saya kembangkan yang bawah. Sebab itulah yang bawah pun kalau kita faham ianya boleh dikembangkan, maka ia akan memudahkan awak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey, boleh faham Baik, untuk part 1 ni cikgu sengaja bincangkan bentuk soalan yang macam ni kerana bentuk ni sekali lagi cikgu bagi tahu dia adalah bentuk yang makin banyak dalam format KSSM ni, makin banyak ditanya. Okey, berbanding dengan format yang dulu. Format dulu bukan tak ditanya langsung, ditanya tapi jarang-jarang. Okey, banyak ditanya berkaitan dengan ayat lah. Tetapi untuk format KSSM banyak ditanya, makin banyak ditanya. Jadi pelajar kena faham yang ni. Okey, bentuk-bentuk yang kita dah belajar tadi kembangkan kan N tu. Okey, faktorial. Baik. Jadi untuk part 2 okey, untuk part 2 cikgu akan bincangkan bahagian pilih atur yang soalannya berbentuk ayat lah, dan cikgu akan fokuskan kepada objek duduk bersama dan objek duduk berasingan. Okey, itu untuk part 2 So video tu saya akan upload dalam masa sehari dua lagi daripada video ni lah. Okey, jadi itu saja untuk kali ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di next video. Okey, ingat part 2 masih lagi pilih atur. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala